Hai, Assalamualaikum. Saya Rahman Basri dan bertemu lagi kita dalam modul yang kelima untuk video tutorial inbox cache.my. Jadi sebenarnya sekarang ni anda telah pun berada di dalam fasa pertengahan di mana anda telah pun menonton keseluruhan video pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi saya harap anda telah pun jelas berkenaan dengan tools dan juga perkara-perkara teknikal yang perlu ada dalam email marketing. Kerana jika anda lihat kembali dalam modul yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat tadi adalah lebih kepada menjurus kepada perkara-perkara teknikal seperti bagaimana untuk ada setup sistem autoresponder, yang seterusnya bagaimana untuk anda menghasilkan anda punya squeeze page anda, membina opt-in form anda, memasukkan opt-in form di dalam squeeze page anda, dan seterusnya bagaimana untuk anda menghasilkan e-book ataupun free report anda untuk anda berikan secara percuma. Dan jika anda lihat keseluruhan modul ini adalah lebih memfokus ataupun menjurus kepada perkara-perkara teknikal yang mungkin bagi anda yang masih baru dalam bidang internet marketing mungkin menganggap benda itu agak sukar ataupun mungkin agak leceh. Tapi anda jangan risau, kerana jika anda telah pun melakukannya sendiri, anda akan dapati ianya suatu perkara yang sangat-sangat menyeronokkan, kerana anda tidak perlu pun meluangkan terlalu banyak masa untuk menguasai perkara tersebut, kerana once anda dah kuasai perkara teknikal tersebut, anda telah boleh menggunakannya ataupun mempraktikkannya sampailah bila-bila masa. Jadi anda jangan risau, anda jangan rasa terbeban dengan panduan-panduan tersebut. Saya harap ia membantu anda untuk anda move lagi laju dalam bidang email marketing dan juga pemasaran internet. Okey, baiklah, kita kembali kepada modul yang kelima, iaitu berkenaan dengan format penulisan email. Okey, dalam format penulisan email ini, kenapa kita perlu tekankan perkara ini? Kerana untuk pengetahuan anda, sekiranya apabila kita menghantar email, okey, ini melibatkan anda dan juga anda punya recipient ataupun sender dan juga receiver. Okey, receiver ni ataupun penerima yang membaca email anda adalah seorang manusia. Jadi seorang manusia ni dia perlu membaca email dalam keadaan yang selesa, yang menyeronokkan, yang tidak rasa memberatkan untuk mereka. Jadi untuk itu format dalam penulisan email adalah sangat-sangat penting untuk anda titik beratkan, untuk memastikan email yang anda hantarkan kepada prospek anda, kepada receiver tadi, dapat dibaca dalam keadaan yang selesa, dan akhirnya daripada email tersebut akan membantu mereka untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan produk-produk yang anda mungkin promosikan ataupun servis-servis yang anda promosikan melalui email tersebut. Jadi untuk itu anda yang menonton video ini seharusnya mengambil berat berkaitan dengan format penulisan email ini. Okey, jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan apakah yang dikatakan sebagai format penulisan email ini. Okey, di sini saya cuba tunjukkan kepada anda gambaran secara menyeluruh berkenaan dengan email yang anda akan hantarkan kepada prospek anda, kepada mailing list anda menggunakan sistem autoresponder anda yang telah anda langgan sebelum ini. Okey, ini adalah paparan untuk email yang anda bakal hantarkan. Okey, di mana untuk email tersebut sudah pastinya perlu mengandungi satu ruangan untuk bahagian subjek. Okey, subjek ataupun dikenali juga sebagai tajuk. Okey, jadi subjek ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk anda tahu. Bagaimana cara untuk menulis subjek yang catchy, yang berkesan, yang boleh membantu prospek anda ataupun receiver tadi klik pada email tersebut dan membaca dengan lanjut email yang anda hantarkan. Kerana untuk pengetahuan anda, subjek adalah perkara utama, pertama sekali yang akan dilihat oleh resipien anda, penerima anda ataupun prospek anda yang telah melanggan nama dan email mereka melalui anda tadi. Dan untuk inilah perkara pertama yang akan mereka lihat. Jika penulisan subjek anda fail, sudah pasti email anda tersebut tidak akan dibaca oleh prospek anda. Namun begitu, jika anda berjaya menghasilkan satu subjek email yang menarik, yang berkesan, yang dapat convert, yang dapat membantu subscriber anda untuk membaca dengan lebih lanjut, rasa ingin tahu apa email yang anda hantarkan, jadi anda telah pun berjaya menghasilkan subjek yang sangat-sangat menarik dan dapat menarik perhatian prospek anda. Jadi untuk itu saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang subjek ini, apakah elemen penting, apakah unsur-unsur yang perlu ada dalam subjek untuk membantu meningkatkan kadar open rate untuk prospek anda membaca email anda,
saya akan terangkan dalam video selanjutnya nanti. Okey, itu adalah bahagian subjek. Dan seterusnya dalam format email juga, selain anda perlu tahu dari segi subjek email yang anda perlu tulis, anda perlu tahu dari segi isi kandungan ataupun konten email anda. Ini adalah satu antara part yang penting juga dalam penulisan email anda. Ini kerana walaupun anda mempunyai subjek yang menarik, subjek yang agak catchy, namun jika isi kandungan email anda tidak berjaya menarik prospek anda, tidak berjaya menarik minat prospek anda untuk membuat pembelian, maka anda juga masih belum lagi berjaya, kerana anda dianggap berjaya apabila prospek anda tadi berjaya membuat pembelian terhadap produk yang anda promosikan melalui email yang anda hantarkan. Okey, jadi saya harap anda jelas. Okey, dalam isi kandungan ini ada beberapa perkara penting yang anda kena faham. Okey, pertama sekali dia ada bahagian introduction. Okey, di sini bahagian introduction. Okey. Okey, jadi anda kena faham apa yang perlu ada dalam introduction tersebut. Seterusnya kita ada content di sini. Okey, ni kita boleh bagi paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini adalah isi kandungan. Okey, isi kandungan utama. Okey. Mungkin yang pertama. Okey, mungkin jika anda mempunyai banyak maklumat yang ingin hantar berikan kepada prospek anda melalui email, jadi anda perlu menulis beberapa lagi paragraf. Okey, jadi ini mungkin isi kandungan. Isi kandungan yang kedua, dan begitulah yang selanjutnya. Okey, dan seterusnya jika anda rasakan anda ingin tutup saja email anda, jadi anda perlu ada satu ruangan dipanggil sebagai penutup di sini. Okey, dan akhir sekali anda perlu letakkan yang paling penting di sini. Sebelum anda mengakhirkan email anda perlu masukkan maklumat anda di sini, nama anda, nama, dan juga mungkin website anda. Okey, dan satu lagi tambahan, anda boleh masukkan di sini postscript, PS. Okey, dan untuk maklumat ini saya telah terangkan kepada anda dalam video yang seterusnya nanti, di mana saya perincikan setiap daripada perkara di sini. Subjek, saya akan terangkan beberapa elemen penting yang perlu ada dalam subjek email anda. Seterusnya di bahagian isi kandungan, saya akan terangkan kepada anda bagaimana untuk anda menulis introduction, seterusnya konten pertama, konten yang kedua, dan selanjutnya, dan bagaimana cara untuk anda menutup email anda, dan akhir sekali apakah fungsi postscript di bahagian bawah email anda, di mana saya terangkan dengan lebih lanjut dalam video modul ini juga dalam video-video yang seterusnya nanti. Okey, jadi itu adalah antara perkara penting yang anda akan belajar dalam modul yang kelima ini berkaitan dengan format penulisan email. Dan di samping itu juga saya juga akan terangkan kepada anda perbezaan di antara format email dalam bentuk HTML version ataupun, dan juga satu lagi yang dipanggil sebagai text version. Okey, jadi anda akan dapat belajar maklumat-maklumat ini dalam video-video yang terdapat dalam modul yang kelima, format penulisan email ini. Jadi saya harapkan anda dapat fokus dalam video-video seterusnya nanti, kerana saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana cara untuk anda menulis format email yang betul. Jadi bertemu dalam video yang akan datang. Saya Rahman Basri mengucapkan selamat maju jaya untuk anda semua. Assalamualaikum dan salam hormat.